Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sementara kawan-kawan kita masuk, kita bagi masa 5 minit insya-Allah. Kita dengar dulu lagu Super Skala lah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Aina Nazura, Luna. Ni clear nah. Suara clear nah. Yuna ada, Anis Azira ada, Nana ada, Fashrin ada, Anak Soleh ada, Aina Nazura, Nasrin. Korang lah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pagi ni kita akan buat kelas 2 lah insya-Allah. So saya sharekan bahan. Sekejap ya. Kita pergi dekat ni sekejap. Share screen. Okey. Okey. Saya ambil bahan kejap ya. Okey, ni sambil-sambil saya cerita teknik nak ambil bahan dalam ni. Okey. Saya nak kejap. Payahlah nak buka macam ni. Okey, bahan kita yang pertama tajuk Undang-Undang Warga Islam. Ada. So hari ni bukan tutorial sangat. Just untuk ni je. Tak kat mana pula nak jawab mana. Okey, ni yang pertama. Kenapa dia tak pusing pula? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Undang-Undang Keluarga Islam. Okey, anda kena faham isu-isu berkaitan dengan keluarga Islam ni, dia berada di bawah mahkamah syariah. Okey nah, dia bukan di bawah mahkamah magistrat. Okey.
kalau kita telusuri sejarah yang sebelum pada ni, maknanya daripada zaman Melaka. So zaman Melaka dah ada apa, undang-undang laut Melaka tu. Maksudnya dia dah ada sedikit undang-undang berkaitan dengan Islam. Maksudnya kemudian bila penjajah mari, terutamanya masa zaman British dah ubah sistem kita tu, dan akhirnya dia jadi apa nama, satu sistem undang-undang yang ada dua peranan. Maksudnya gini, kalau dulu mahkamah kita ni mengadili semua perkara, semua perkara dalam kehidupan kita ni, daripada pemerintahan sampailah isu di bawah. Tapi bila British masuk, dia buat dengan sistem presiden semua sekali tu, dia pecah perintah. Akhirnya mahkamah kita ni jadi dua nah. Satu mahkamah yang berkait rapat dengan hukum hakam Islam, itu pun hanya terfokus kepada undang-undang keluarga sahaja. Jadi selain daripada itu, maknanya kalau orang buat jenayah ke apa semua sekali tu adalah di bawah bidang satu lagi dipanggil mahkamah magistrat. So satu ada mahkamah magistrat yang tinggalan British, yang kedua adalah mahkamah syariah. So macam itulah. Baik, Ustaz tak baca semua, awak boleh baca yang ni. Ni dia cerita maksud dan sebagainya. Lepas pada tu dia cerita sikit berkaitan dengan macam mana penubuhan apa nama mahkamah syariah ni di Malaysia. Awak baca sendirilah, ni tak payahlah. Ni dia punya sejarah. Masa tanah Melayu kan, marinya Inggeris semua sekali tu, sehinggalah ada satu dia panggil apa, ordinan perkahwinan. Dia panggil Muhammadin Marriage Ordinance ni. Daripada sinilah maksudnya orang Islam minta kepada British untuk adakan satu mahkamah khusus untuk membicarakan berkaitan dengan orang Islam punya hal lah. Tapi hanya fokus khusus kepada isu-isu kekeluargaan saja. Isu-isu luar pada tu, orang mencuri ke, berzina ke apa semua sekali itu, bukan di bawah bidang mahkamah syariah. So nak kena faham balik, kita punya sistem mahkamah ni ada dualism mahkamah. Satu mahkamah yang British punya tinggalan, satu lagi yang memang kita panggil mahkamah syariah. Start pergi laju-laju boleh ke? Ni tak apa, awak baca sendiri. Yang ni awak baca sendiri, dah nota saya dah bagi dah kat situ, awak baca sendiri. So sehinggalah sampai kepada hari ni kita ada mahkamah syariah yang diletak di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, dipanggil JKSM, yang ditadbir urus oleh JAKIM. Dia JAKIM, maksudnya kita ada yang di negeri, mahkamah syariah negeri, ada mahkamah yang menyelaraskan ni dipanggil JKSM di bawah JAKIM. Baik, so zaman sekarang ni mungkin dia dah upgrade daripada manual punya sistem kepada yang dah ada dalam bentuk internet dan sebagainya lah. Sekarang ni orang nak kahwin pun tak perlu pergi rumah Tok Imam, minta borang, isi borang kat depan dia, tak payah. So boleh online je, tak ada masalah. So kita pergi untuk undang-undang keluarga Islam yang terdapat di Malaysia. Ni enactment yang ada di Malaysia yang awak kena faham. Jadi kalau kita duduk di negeri mana pun akan terikat dengan enactment. Baik, sebelum pada tu saya nak maklumkan dia ada perbezaan nama. Kalau di peringkat negeri, undang-undang yang telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri dia panggil enactment. Enactment. Kalau diluluskan di Parlimen, orang panggil akta. AKTA. Boleh nak? Kalau dia tanya soalan apa beza antara enactment dengan akta? Akta diluluskan di Parlimen, enactment diluluskan di mana? Di Dewan Undangan Negeri. Boleh? Ni dia enactment ni melibatkan negeri. Akta melibatkan Parlimen. Akta melibatkan ni lah seluruh Malaysia. Ustaz tak payah baca banyak.
Sebab dalam ni dia punya fakta-fakta yang awak baca sendirilah. Tak payahlah Kelantan pun ada semua sekali lah. Baca sendiri yang ni. Kita pergi yang lebih penting lagi adalah struktur organisasi Mahkamah Syariah di Malaysia. Ini kena ingat molek. Takut dalam soalan objektif memang dia tanya macam ni lah lebih kurang. Okey, kita ada Mahkamah Rayuan Syariah, kita ada Mahkamah Tinggi Syariah, dan kita ada Mahkamah Rendah Syariah. Maknanya proses dia akan melalui, kalau di peringkat negeri ataupun daerah, masuk dulu Mahkamah Rendah Syariah. Kalau kes tu tak selesai, dia akan bawa ke Mahkamah Tinggi Syariah. Ini dah peringkat negeri dah. Okey, kemudian kalau di Mahkamah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah tak selesai juga, barangkali dia nak minta balik rayuan apa semua sekali, so dia pergi ke Mahkamah Rayuan Syariah, nak kurangkan apa hukuman ke apa kan, so pergi yang kat sana lah. Ni dia punya struktur, awak boleh ambil ni nah. Saya dah share dalam tu. Okey, yang ni satu lagi yang penting yang awak kena faham elok, bidang kuasa Mahkamah Syariah. Ni kena ingat molek. Baik, bidang kuasa Mahkamah Syariah bidang kuasa Mahkamah Syariah di Malaysia hanya diperuntukkan untuk dua benda sahaja. Yang pertama dia panggil bidang kuasa mal. Mal ni nak faham mudah, dia berkait rapat dengan harta. So macam mana nak dapat harta, untuk proses dapat harta tu macam mana, lepas tu macam mana nak agihkan harta. Awak boleh faham lah mana struktur daripada awal, harta kepada diagihkan. Yang satu lagi dia panggil bidang kuasa jenayah. Nanti kalau dia buat mari isu, dia suruh anda kategorikan mal ke jenayah. Mudah fahamnya yang berkait rapat dengan harta, maka termasuk dalam kategori mal. Kalau melibatkan jenayah, maksudnya seseorang melakukan sesuatu kepada pihak lain. Awak tumbuk dia ke, awak cederakan dia ke, awak perkosa dia ke, apa semua sekali itu termasuk dalam bidang kuasa jenayah. Okey nah. Yang awak nak kena faham ni, contoh dia kalau berkait dengan harta, so kita boleh dapat harta secara kahwin. Isteri boleh dapat harta melalui perkahwinan. Okey. Ataupun daripada tu maksudnya bermula dengan kahwin lah. Kahwin, lepas tu pelupusan, berkait rapat dengan hak penjagaan anak, nafkah, kan? Pembahagian ataupun tuntutan harta sepencarian, wasiat, wakaf, kan? Lepas tu nak bahagi wasiat dalam Islam macam mana. Okey, ni dia panggil dalam bentuk harta, disebut sebagai bidang kuasa mal. Okey, mal ni dalam bahasa Melayu mudahnya adalah harta. So proses-proses yang melibatkan harta ni, tak kisahlah dia wasiat ke, dia wakaf ke, dia pusaka ke, jaga anak ke, apa semua sekali duduk dalam bahagian bidang kuasa mal. Selain daripada tu, dia termasuk dalam bidang kuasa jenayah. Berdasarkan Akta Mahkamah Syariah, bila sebut akta, maksudnya akta ni duduk di parlimen yang luluskan. Bidang kuasa jenayah 1924, Mahkamah Syariah diberi kuasa dalam kesalahan yang boleh dihukum penjara sehingga 3 tahun atau denda sehingga RM5,000 atau 6 sebatan atau kedua-duanya sekali. Dengan kata yang mudah, Mahkamah Syariah hanya berhak menghakimi orang Islam melakukan jenayah yang kadar hukuman dia tidak lebih penjara 3 tahun atau bayaran RM5,000 ke bawah atau dikenakan 6 sebatan. Itu saja. Maknanya kalau kes tu melebihi daripada apa yang kita sebut ni, dia akan pergi ke mahkamah magistrate. Maknanya bukan mahkamah syariah. Boleh faham ya? Ni clear betul-betul, awak kena faham elok-elok. Boleh faham yang ni, insya-Allah yang lain tak ada masalah dalam bab mahkamah ni. Baik. Peranan mahkamah syariah apa dia? Beri khidmat nasihat dan kaunseling kepada pasangan untuk menyelesaikan kes rumah tangga dan sebagainya lah. Okey. Bab nafkah ke, bab penjaraan anak dan sebagainya lah, termasuk dalam bidang kuasa mahkamah. Memberi maklumat perundangan kepada orang ramai melalui ceramah dan kursus. Ni kerja dia. So tengok pula dari sudut bidang kuasa mahkamah rendah syariah. Apa beza dia? Mahkamah tinggi apa dia punya bidang kuasa?
Mahkamah Rayuan apa dia bidang kuasa. Yang ni anda baca sendiri kot, Ustaz. Tak payah baca lah. Cuma kena detail lah satu-satu tu kena faham. Bicarakan kes-kes yang bersabit dengan kesalahan yang diperuntukkan oleh enakmen negeri. Mendengar kes-kes yang timbul, membuat keputusan, menyediakan ketah-ketah keputusan dan laporan mahkamah. Okey. Dia sama saja, cuma kat bawah tu kalau tak selesai, dia bawa ke mahkamah tinggi. Macam tu je. Mengeluarkan perintah yang berkaitan dengan kes sivil dan jenayah agama. Menyelesaikan dan mengesahkan kes-kes faraid. Menguruskan kes-kes rayuan daripada mahkamah rendah syariah. Menyediakan jurnal-jurnal mahkamah untuk diterbitkan. Mahkamah rayuan pula mendengar kes-kes rayuan. Maknanya dia dah lepasi proses dua mahkamah di bawah ni. Jadi dia barangkali si yang dihukum ataupun disebut dalam istilah undang-undangnya, maksudnya orang yang dituduh, okey, mungkin dia dah dijatuhkan hukuman, dia minta dikurangkan hukuman ataupun disemak semula, maka mahkamah rayuan yang akan ambil kes tu. Mempunyai kuasa untuk membatalkan hukuman yang diputuskan oleh mahkamah rendah syariah dan mahkamah tinggi. Tu bidang kuasa dia besar. Mempunyai kuasa untuk meringankan hukuman yang diputuskan oleh mahkamah rendah syariah dan mahkamah tinggi syariah. Mempunyai kuasa supaya sesuatu kes itu dibicarakan semula. Kalau mahkamah rayuan kata kena kena bicarakan semula, so balik semula lah. So bidang kuasa dia yang tertinggi lah kalau dalam struktur organisasi mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah dan mahkamah rayuan syariah. Okey, selesai dah, habis. So kita laju-laju je hari ni. Jadi undang-undang Islam ni bermaksud undang-undang yang memperuntukkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkahwinan, cerai dan perkara-perkara yang berkaitan dengan keduanya di kalangan orang Islam. Undang-undang Islam ni ditadbir oleh enakmen hukum syarak atau enakmen undang-undang Islam di negeri masing-masing. Undang-undang Islam telah diamalkan di tanah Melayu ni dalam semua urusan kehidupan sebelum kedatangan Inggeris, iaitu dalam Konun Laut Melaka tu. Okey, awak boleh cek balik semula. Mahkamah mempunyai peranan yang besar kepada umat Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Namun saya nak sebut, bila sebut yang mahkamah syariah, dia hanya tertumpu kepada isu ni saja. Ataupun yang melebihi batas-batas benda yang lain, langgar lampu isyarat ke, bunuh orang ke apa semua sekali, itu semua di mahkamah magistrat ataupun mahkamah British. Begitulah saya nak sebutnya. Selesai dah kita kat situ. Okey, habis. So kita tak payah buat soalan kot. Saya nak pergi terus yang tu. Yang ni awak jawab sendiri, yang soalan-soalan ni tolong jawab sendiri. Okey. Okey. So kita pergi yang kedua, boleh? Boleh tak? Ke laju sangat? Penat ke macam mana? Boleh start pergi yang kedua. Tajuk yang kedua berkaitan dengan gerakan Islah ni, tokoh gerakan Islah. Barangkali sahabat kita dah bentang dah, cuma saya bentang lagi lah untuk nak refresh balik. Baik, untuk tajuk gerakan Islah, selain daripada kita dah bincang Ibn Khaldun, Ibn Sina, saya nak peringatkan untuk gerakan Islah kena tahu beberapa perkara. Yang pertama, biodata dia. Yang kedua, latar belakang pendidikan dia. Yang ketiga, berkaitan dengan keistimewaan dia. Maknanya sifat-sifat keistimewaan dia awak kena tahu satu persatu. Yang membezakan tokoh ni dengan tokoh yang lain. Dan yang ketiga paling penting, yang keempat, yang paling penting ialah awak boleh membezakan pendekatan seorang tokoh Islah dengan seorang yang lain. Maknanya daripada yang kita bincang dulu, yang first kali, Jamaluddin Al-Afghani sebagai pencetus idea gerakan Islah. So apa yang dia guna? Dia guna pidato, dia guna majalah, dia guna apa semua sekali lah. Waktu itulah, sesuai dengan waktu tu. Kemudiannya mari anak murid dia pula, Muhammad Abduh. Dia ni seorang yang hebat di Mesir sebab tokoh ulama, kan. Dia yang antara pengubah kurikulum Universiti Al-Azhar. Dia gunakan jawatan dia sebagai apa, kita panggil apa, hakim mahkamah syariah di Mesir. So dia ada peranan dia yang berjawatan di Universiti Al-Azhar. So dia gunakan jawatan, dia guna penulisan, dia guna pidato, dia guna macam-macam lah. So kita pergi yang ketiga ni, kita ambil tokoh di Nusantara, namanya Syekh Tahir Jalaluddin. Okey, ni biodata dia.
So biar datang dia baca sendiri lah kot. Ustaz malah nak baca, awak baca sendiri ni. Nama sebenar beliau apa kan? Muhammad Tahir bin Syekh Muhammad bin Ahmad Jalaluddin, lahir dekat mana? Dekat Ampit, Angkit, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Maknanya orang Indonesia ke orang sini. Bapanya Syekh Muhammad ialah seorang ulama terkenal berketurunan Melayu di Minangkabau, menetap di Perak selepas tamat pengajian di Mekah pada tahun 1900. Okey, ni maknanya zaman British ada di tanah Melayu kita lagi. Beliau pernah menjadi guru madrasah Al-Mashhur. Al-Mashhur ni memang satu madrasah yang tersohor lah dulu di Pulau Pinang. Hari ni pun ada tapi dah tak berapa nonjol lah. Lepas tu Madrasah Haji Taib di Parit Jamil, Muar. Bukan Muara tu, Muar. Lepas tu di Masjidil Haram, Mufti Negeri Perak. Dan dia ni dikebumikan, mati pun dikebumikan di Perak lah, di Kuala Kangsar. Okey. Syekh Tahir Jalaluddin meninggal dunia pada 26 Oktober 1956. Maknanya sebelum kita mendapat pengisytiharan kemerdekaan. Okey. Peribadi dia. Ni. Yang pertama dia ni dari sudut ni orang panggil keistimewaan peribadi dia nah. Orang yang menepati masa. Yang kedua orang yang cintakan kepada ilmu. Yang ketiga orang yang tekun dan gigih. Tengok dia menepati masa. Apa maksud dia? Dia kata dia tidak pernah lewat menghadiri kelasnya, melainkan kerana keuzuran. Murid-muridnya memahami sikap beliau ini dan mereka berjaya mendisiplinkan diri masing-masing. Cinta kepada ilmu, Syekh Tahir Jalaluddin suka membaca. Beliau menyediakan sebuah perpustakaan kecil dekat rumah dia. Yang ni bagus ni, kita ambil pedoman ni, bincang dengan mak ayah, biar ada satu, kalau ada bilik lebih lah ataupun ruang, buat satu perpustakaan khas dekat rumah kita. Okay, dan dia ni digelar sebagai seorang yang hebat, tokoh astronomi ataupun ilmu falak. Dan kita guna pakai kaedah dia dalam menentukan masuk tak masuknya bulan dalam Islam ni, nak solat ke nak apa semua sekali, kita masih guna dia secara manual lah, bukan automatik yang sekarang dah ada dalam apa nama komputer. Sekarang dah ada program dalam komputer, dia tak ada lagi zaman dia guna congok-congok ni, maknanya matematik, math dia kelas lah. Tekun dan gigih. Syekh Tahir Jalaluddin ni tekun dan gigih dalam menyebarkan idea Islam di kalangan masyarakat. Penentangan dari kalangan ulama-ulama tradisional ataupun orang panggil kaum muda kaum muda. Ulama tradisional ni maksud dia ulama yang duduk dekat pondok lah. Okey, dia ni dikategori ulama lawan pada kaum muda, dia panggil kaum muda pula. Kaum tua, dia ni digelar sebagai kaum muda. Ulama tradisional tu orang panggil kaum tua. Yang gerakan Islah ni dia panggil kaum muda. Okey, dua ni sentiasa clash. Sampai ke hari ni pun ada lagi lah, tak habis-habis. Okey. Pendidikan dia, Syekh Tahir Jalaluddin ni belayar ke Mekah pada umur 12 tahun. Awak bayangkan waktu tu 12 tahun dah pergi merantau jauh. Maknanya orang yang macam ni orang yang memang berdikari betul lah. Tahun 83 dia menyambung pelajaran pula dalam jurusan ilmu falak di Universiti Al-Azhar. Ustaz rasa kalau zaman ni kan 1983, zaman ni dah ada orang pakar dah bidang falak waktu ni. Kebanyakan sekarang student Malaysia tak pergi dah belajar bab falak ni kat sana. Diberi kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram selepas pulang dari Mesir. Hebat tak? Okey, idea Islah dia mengajak umat Islam supaya mengamalkan ajaran Islam yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah dan bebas dari adat lama yang sebahagiannya dipusatkai daripada agama Hindu, menjauhkan pengaruh negatif dari luar khususnya dari barat. Berusaha mempelajari pelbagai ilmu fardu ain dan fardu kifayah, menolak amalan taklid buta. Taklid buta maksudnya ikut tanpa ada dalil. Ikut saja tapi tak tahu benda, tu masuk taklid buta. Jadi Islam minta supaya kita ni sentiasa mengkaji, membaca, biar tahu sampai mendalam lah, tu maksud dia. Okey. Baik, metodologi dia. Yang ni yang Ustaz sebut tadi, antara benda yang paling penting dalam gerakan Islam, awak kena bezakan metodologi. Metod maksudnya cara penyampaian idea Islah dia tu kepada awam. Macam mana nak sampai? Pertama dia guna akhbar. Akhbar ni dia guna kat sini dekat Malaysia. Kita tahu yang dia ni lahirnya di Sumatera kan, di Bukit Tinggi sana.
Dia ni walaupun rumah tanah airnya di sana, tapi dia berkhidmatnya di Malaysia. Syekh Tahir Jalaluddin bersama Syekh Al-Hadi, Syekh Al-Hadi menerbitkan majalah Al-Imam pada bulan Januari akhir 1324 Hijrah ataupun Julai 1906 di Singapura. 1906 ke awak kena faham lahirnya tokoh gerakan Islam namanya Hasan Al-Banna. Awak kena ingat tu. Maknanya dia ni lebih awal lagi lah, orang awal lagi. Jawatan-jawatan yang disandang, dia guna jawatan yang dia sandang. Apa dia? Dia ni terselah setelah dia jadi mufti dua negeri. Satu mufti di Perak dan mufti di Johor. Maknanya berbeza masa lah, bukan sekaligus. Dia jadi dua-dua, lain-lain. Kesempatan yang dia guna dengan jawatan yang dia ada ni, dia sampaikan idea Islam tu ke dalam masyarakat, terutama sekali di Perak dan juga di Johor lah. Kemudiannya proses pengajaran, dia guna pengajaran yang dia sampaikan, sama ada di masjid ke, di ceramah umum ke dan sebagainya itulah. Melepaskan peluang untuk menyebarkan idea Islam semasa mengajar di Pulau Pinang, di di sekolah Al-Mashhur kan, dan juga di Johor. Beliau mendapat sokongan daripada rakan-rakan serta murid-muridnya. Kegigihan dia, tak apa nampak ni merah, disebabkan kelantangan Syekh Tahir Jalaluddin memperjuangkan idea Islam. Beliau mendapat tentangan yang hebat dari golongan ulama tradisional, maksudnya ulama kaum tua, khususnya di Malaysia. Beliau juga mendapat kekangan dari pihak penjajah yang merasakan kedudukan mereka semakin terancam dengan kebangkitan orang Melayu. Akibatnya pada tahun 1927 Masihi, beliau dipenjarakan oleh pihak Belanda selama 9 bulan atas tuduhan menentangnya. Tetapi ia tidak dapat menggugat perjuangan Syekh Tahir Jalaluddin yang sudah sebati dengan jiwanya. Ini cerita macam dia dekat Indon pula. Baik, maknanya dia ni adalah ulama Nusantara. Dia kena tangkap sebab anak murid dia ramai. Anak murid dia ada di Singapura, Syekh Al-Hadi. Lepas tu kalau awak belajar sejarah Malaysia ni, awak akan nampak gerakan-gerakan tu kan. Ramai lagi lah. Yang ada dekat Indon pun ramai juga anak murid dia. Jadi dia kena tangkap, dipenjarakan ni dengan Belanda adalah di Indonesia, bukan di Malaysia. Sumbangan dia dalam bidang pemikiran, meneruskan majalah Imam Syekh Tahir Jalaluddin menyalurkan idea Islam serta maklumat intelektual Islam untuk memastikan masyarakat Melayu dan dari sebarang unsur penjajahan fizikal dan pemikiran. Ni dalam bidang pemikiran dia sampaikan dalam majalah Al-Imam tu. Dalam bidang pemikiran, pada tahun 1908 Masihi, beliau menubuhkan Madrasah Al-Iqbal dan menjadi pembangkit pada penubuhan beberapa madrasah lain. Al-Iqbal ni kalau tak silap ustaz di Singapura. Dalam bidang ilmu falak, kemahiran Syekh Tahir Jalaluddin dalam ilmu falak menyebabkan beliau digelar Al-Falaki. Maknanya orang yang pakar dalam bidang ilmu astronomi, ilmu falak. Ilmu falak mendapat perhatian pada akhir tahun 60-an, khususnya dari pihak kerajaan. Dalam bidang sastra pula, Syekh Tahir Jalaluddin merupakan penggiat sastra. Nak beritahu ni, ulama-ulama dulu bukan sebarangan. Orang hebat sastra pun dia orang kuasai. Macam nanti kita akan bincang bab Hamka kan. Awak akan belajar beberapa novel sastra dia. Karamnya Kapal Van der Beach. Banyak lagi lah, buku-buku dia banyak. Ini terselah melalui penulisan-penulisannya seperti dalam majalah Imam, Al-Imam dan sebagainya. Wallahu a'lam. Habis dah untuk sesi kita pada pagi ni. Jangan Ustaz minta untuk anda teruskan dalam masa beberapa minit ni. Saya pun tak berhati. Kita tengok balik. Kita ada 7 orang je. 7 orang je pagi ni. Amir Syahmi apa khabar? Sihat ke Amir Syahmi? Ramai. Alhamdulillah ramai hari ni, 24 orang. Jelas tak? Ada apa-apa nak tanya? Saya sebab nak bagi quiz dah ni. Quizzes.
Kita buat secara online boleh lepas ni. Ustaz hanya monitor di rumah saja. Kita buat quiz. Boleh sekali. Saya pergi dulu. Tajuk dia. Kita buat yang mana? Yang Jamaluddin boleh tak? Jamaluddin. Tahir Jalaluddin boleh? Okey, kejap. Sekejap Saya bagi ni. Jalaluddin. Okey, kita tinggal berapa minit je. Okey, sementara tu ada nak tanya apa, tanya kat siap. Nanti saya bagi direct ke Telegram. Saya buka ruang ni untuk bertanya. Nak tanya. Okey, siapa nak tanya? Berkaitan dengan tajuk. Dua tajuk yang kita silakan. Undang-undang pun tak apa. Okey, tanya lah. Tak apa ni tanya pula dah. Tanya je lah. Suara clear kan kat sana? Baik. Okey, Ustaz nak bagi kita main live lah, boleh? Live boleh Okey, tolong ambil. Okey. Sila ambil nombor 146632. Ya, quiz. Tidak pun saya pergi hantar ni dia kat awak. Saya hantar direct ke Telegram. Boleh? Saya hantar ke Telegram Sekejap. Sekejap. Telegram. Okey, saya dah hantar dah. Okey, awak pergi tekan kat situ je. Sekejap lagi saya on terus. Masuk ramai-ramai kat dalam tu. Di Telegram. Okey. Ya. So, saya pergi ke ni balik. Mana pula? Okey, pasti dah nak soleh dah. Yang ada pagi ni masuklah ke dalam mudah. Okey, kita berhenti setakat ni. Awak tolong jawab, saya monitor daripada sini je lah, daripada rumah. Wallahualam. Dan salam kat mak ayah awak semua sekali. Okey, tolong yang perempuan, yang lelaki tu tolong mak ayah di dapur lepas pada ni. Okey, Amir Syamir, dan salam. Itu brother Muhammad. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.